Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَافْتَحْ عَلَيْنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-92 daripada surah Yusuf alaihi salam, qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi selepas daripada dapat berjumpa Yusuf dengan saudara dia dan kenal dah, tahu dah bahawa materi besar di Mesir ni ialah adik dia sendiri, ialah Yusuf, yang dia ni puak dia ramai-ramai tu 10 orang pernah orang panggil apa buat jahat, sepenuh orang panggil tahu. Nah, dah telaga. Nah, masa dia panggil Pak Yusuf tu duk kecil-kecil dulu. Nah, umur belah-belah. Tu dia. Maka tak kala pecah dah, Rusianya tahu dah bahawa materi besar yang duk cara makan ni apa di Mesir ni siapa? Iaitu adik dia sendiri Nabi Yusuf alaihi salam. Maka support dia semua pun dia panggil apa? Minta maaf kepada Yusuf. Nah, tentang perbuatan yang salah yang dia buat lepas mari. Nah, tu dia. Maka bahasa sesal puak dia. Tu dia. Maka tak kala dia minta maaf, bagaimanakah orang panggil Pak Yusuf tu orang panggil apa buat terhadap mereka? Maka Yusuf kata apa? La tasriba 'alaikumul yaum. Nah, tu dia. Nah, pada hari ini aku tak akan panggil apa, aku akan maaf kepada kamu, dan aku tak akan kata apa-apa perkataan yang wimu ni berasa panggil duka cita, wimu ni sedih hati, wimu ni panggil tak suka, wimu serabut. Aku tak akan kata kalimah apa-apa pun. Bahkan aku maaf ni maaf semua daripada hatiku. Bahkan aku berasa kata benda tu tak pernah berlaku dengan aku. Ni panggil pecomelnya Nabi Yusuf buat dengan saudara dia. Dan tak kala apabila aku maaf ni, aku maaf dah kepada buatmu semua, bukan maaf di mulut saja dah, maaf daripada hatiku bersih 100%, yaghfirullahu lakum. Maka Tuhan akan maaf kepada kamu, Tuhan akan ampun dosa kamu. Itu dia. Kalau gitu di sini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksiat ataupun orang panggil dosa yang kita manusia mukallaf ni kerja buat ni, ia terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah kesalahan dosa yang kita buat ni ialah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bersangkut paut dengan anak Adam. Kita deraka kepada Allah. Lagu mana Tuhan perintah suruh kita sembahyang, kita tak semaya. Ataupun kita semaya ratik, tak semaya ratik. Maka ini dia panggil apa? Kesalahan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh kita puasa apabila masuk bulan Ramadan, fardu ain atas setiap orang yang mukallaf. Yang puasa sama ada lelaki atau perempuan. Tiba-tiba tak puasa orang tu. Kita tak puasa. Atau puasa hati tak puasa hati. Itu dia. Juga keluar zakat.
Dia kuasa wajib dia kena keluar, tiba-tiba dia tak keluar. Itu dia. Kalau gitu dosa semacam ni kesalahan semacam ni ialah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ni dia panggil apa peluang dapat ampunan daripada Allah tu banyak. Bahkan minta kita akak tangan, doa minta ampun dengan dia. Sungguh-sungguh rasa kita sesal sedih terhadap perbuatan yang salah yang kita buat lepas mari itu, maka dapat ampunan daripada Allah sudah. Sebab Tuhan kita ni Maha Pengampun. Tuhan kita ni dia panggil apa? Maha merahmati akan hamba-hamba dia yang kembali klik kepadanya. Ada dia. Wa huwa arhamur rahimin. Ialah dia ni yang paling siabelah kepada hamba dia dan kanak baik kepada hamba dia. Bahkan sebagaimana lepas-lepas mari dah tu kita pernah baca dah beberapa ayat Quran ya, dan juga beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata, siapa-siapa yang kata astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kata kalimah ni Tuhan apung seadudah. Nah, ai dosa di antara kita dengan dia. Nah, itu dia. Bahkan kena dosa ni dia panggil apa? Kita ambil asmaya pun luruh dah. Nah, luruh dah. Dia dosa dah berzangin luruh pada tangan, dosa ada pada muka, mata, dia panggil le muka ni. Apa le muka ni? Mata, hidung, mulut apa semua ni dia panggil keluar dah. Nah, basuh kaki maka keluar daripada kaki sehingga akhir titik yang titik daripada dia panggil apa? Tubuh badan kita. Ai sunyi dia panggil. Tuhan apun dosa. Nah, itu dia. Dan banyak lagi dah. Tu. Iaitu bahkan datang pada hadis pula bahawa Tuhan ni sentiasa duk tunggu-tunggu hamba dia minta maaf. Dan setiap masa 24 jam kalau sehari semalam agak. Pada Tuhan tak ada masa tak Tuhan. Tapi dikira masa tak kita hamba ni. Kita manusia. Ai 24 jam, 12 jam sehari, 12 jam malam, dah Tuhan sentiasa duk nanti hamba dia minta maaf kepada dia. Minta maaf pak dia apung sudah dosa. Itu dia. Itu dosa yang pertama, tidak bersangkut paut dengan anak Adam. Dosa yang kedua ni yang bersangkut paut dengan anak Adam. Itu dia. Iaitu kita apa? Kita mengupak ke dia. Kita maki dia. Kita pukul dia. Kita curi barang dia. Nah, kita dia panggil buat zalim kepada dia. Kita tipu dia oleh jual beli kita. Ataupun lain-lain lagi. Nah, itu dia hak ni dia panggil di antara kita dengan anak Adam. Maka dosa ni dosa yang paling bahaya sekali. Nata Tuhan tak akan ampun dosa kita selama anak Adam tak ampun kepada kita. Jadi kalau kita balas dengan sahaja kita, Tuhan tak ampun dosa kita sehingga kita tu dia panggil dapat ampun daripada sahaja kita yang kita buat salah kepada dia tu. Itu dia. Sabit tu di sini tak kala saudara Yusuf 10 orang ni buat nyanya ke Yusuf, buat zalim ke Yusuf, maka Tuhan tak ampun dosa dia, malaikat Yusuf maafwi dulu. Tapi Yusuf maaf dah. Sabit tu Yusuf kata lepas tu, yaghfirullahu lakum, maka Tuhan ampun dosamu. Sebab apa? Sebab kamu dah dapat ampunan daripada aku, maka mu insya-Allah akan dapat ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka di sini kita akan panggil belebar sikit, panjang sikit kecek tetehan ni sebab benda ni bahaya. Bahkan kita kecek mari beberapa majlis banyak dah, tapi dia panggil apa? Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'mini. Mengingatkanlah. Sebab mengingat itu ialah memberi faedah kepada orang beriman. Maka iaitu masalah dia panggil apa? Berbalas bantah. Tak tegar masa muka. Benda ni dia panggil apa? Bahaya sekali dalam hidup kita manusia yang muka bumi ni. Dan kita orang beriman, orang tak beriman tak kena royak dah sebab dia tak bersangkut paut dengan pahala dosa. Bahkan dia ni duduk dalam dosa semata dah. Tu dia tunggu mati. Kalau mati masuk neraka halu dah. Diseksa oleh kubur dan akan masuk neraka di akhirat kelak. Tapi kita orang beriman ni tak. Jikalau kita baik, kita taat kepada Allah, jadi hamba Tuhan yang paling baik, maka kita akan dapat balasan yang begitu comel, baik dan dapat nikmat yang tak akan habis apabila-bila. Dan jika kita tak baik tak, maka akan dia panggil denda sekadar kesalahan kita yang kita buat. Itu dia. Maka di sini ada beberapa hadis. Nabi kata la yahillu
li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidaklah ai haram bagi orang yang mukmin, orang Islam, tak kira siapa, lelaki atau perempuan, tak halal bagi seorang ni bahawa dia ni berhijrah akan saudara dia lebih banyak daripada 3 hari. Ai tak tegarlah. Selepas daripada berlaku dia panggil apa balah dengan sebab apa-apa tak kira lah besar atau kecil, tiba-tiba siapa kata kecil, tu dia tak halal tu. Ai sehari ni tak apa, tu hari peluang lagi, 2 hari pun tak apa lagi, 3 hari ni kena kecil dah, jangan lebih daripada 3 hari. Dan lebih daripada 3 hari masuk dalam dosa dah, maka dosa semata-mata. Tu dia. Faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Maka siapa-siapa yang berhijrah ai tak tegar dengan saudara dia dan lebih banyak daripada 3 hari, maka lagu itulah sepanjang masa sehingga dia mati. Maka jikalau pia-pia di kalangan manusia yang mati dan dia tu dia panggil apa masih bermasai muka, berbalah batas, tak berlaku maaf lagi, maka orang ni tepat dia dalam neraka, Nabi kata. Itu dia. Bahkan di sana ada satu hadis, itu dia rawahu Muslim, rahimahullahu taala, hadis sahih syiah, iaitu Nabi kata apa? Tuftahu abwabul jannah yaumul itsnaini wa yaumul khamis. Setiap hari nata dibukakan pintu-pintu syurga. Yang banyak tu, yang 8 pintu tu. Dibuka pintu-pintu syurga pada setiap-tiap hari Senin dan hari Khamis. Maka tiap-tiap hari Senin dan Khamis ni pintu syurga buka. Tu dia. Dan pada 2 hari ni juga diakad amalan baik bagi hamba-hamba yang baik daripada manusia dan jin. Tu dia. Maka fayaghfiru likul liman la yusyriku billah, dan diapung dosa semua manusia yang tidak bersyirik dengan Allah. Pada hari Senin dan Khamis ni, rahmat Tuhan banyak turun di atas orang panggil muka bumi ni. Dibuka pintu syurga dan dia panggil pun diapung semua dosa hamba-hamba yang tidak bersyirik dengan Allah. Tak kira di mana saja berada, lelaki atau perempuan, jenis mana tak kira, asal dia ni tak ada bersyirik dua Allah ya. Tuhan apung dosa pada 2 hari ini, senada kami. Illa malaikan. Ada juga orang di sana yang Tuhan tak apung dosa, tak ada syirik sekali, tapi dia buat gapo Tuhan tak apung dosa dia. Illa rajulan, malaikat seorang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, ada di antara dia dengan saudara dia masih muka ai berbalah bantah, tak tegar. Tu dia fayuqal anzirah hatta yastaliha, tunggu dulu, jangan apung lagi dosa 2 orang ni sehingga dia berlaku baik. Selama dia tak baik, jangan apung dosa dia. Tu dia. Maka lagu tulah. Tu sabit tu ya kelih. Kadang-kadang orang berlaku balah ni, ya adalah hak salah seorang, ada hak kena seorang. Tak gitu Jikalau salah kedua nak balah apa? Jikalau kena kedua nak balah apa? Maka di sini dia panggil adalah yang kena, ada yang salah. Tapi tak jang muka tu dia panggil siapakah? Mawakwi dia panggil apa? Masa muka berbalah bata, marah sama marah muka, begitu. Tu dia. Tapi sama ada hak kena atau hak salah, dua-dua tu tak diampun dosa kedua-dua, maka rugi kedua-dua. Tu dia. Bahkan hak paling bahaya laginya, para hadirin hadirah muslim-muslimah yang dihormati sekalian, ialah tak tegar ni seperti apa? Seperti dengki dah bahayanya. Maka dengki ni dia duk bakar dosa kita, pahala kita. Sebagaimana Nabi kata, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya dengki ni yang ada dalam jiwa seorang manusia ni, dia duk bakar pahala, dia duk menghancurkan pahala. Pahala orang hak dengki tu, sebagaimana telah menghabiskan oleh api akan kayu.
Dah kayu kita tak oleh api, bakar kau habis hancur, habis. Kalau gitu, siapa-siapa yang berdeki ada sifat deki dalam jiwa dia ni, pahala dia akan habis. Deki duk bakar, duk menghancurkan pahala dia. Habis. Selama duk ada sifat deki dalam hati dia, selama tu dia duk menghancurkan pahala-pahala yang usaha dia buat tu. Usaha sedekah habis duit. Usaha sembahyang, usaha puasa berok. Tapi dia panggil apa dihabiskan dan dihancurkan oleh dengki yang ada dalam jiwa dia. Maka semacam dengki juga ialah berbalas bantah. Itu dia. Iaitu Nabi kata siapa-siapa yang berbalas bantah dengan saudara dia dan tak tegar, keampunan daripada Allah tak dapat syahadah. Itu dia. Dan pahala tak ada syahadah. Kalau gitu, kelih. Banyak mana kita rugi. Kita sembahyang pun tak ada pahala. Kita puasa pun tak ada pahala. Tu dia. Tapi tak kena semayah mula dah. Lepas tutup teh dah. Pahala tak ada. Semayah zuhur. Lepas halah tutup teh tak kena semayah dah. Semayah dah. Tak kena qada dah. Semayah lewat waktu dah kena dah. Tapi pahala dah tak ada. Begitulah setiap lima waktu. Dan begitulah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Sampai bila-bila masa. Selama kita ni dia panggil apa tak tegar dengan saudara kita. Sama ada saudara sini tak mesti adik-beradik. Orang bukan adik-beradik pun. Adik-beradik lebih berat lagi. Saing ke, jiran ke, ataupun orang jauh-jauh ke. Itu dia. Ada sebab yang tertentu waktu kita ni dia panggil apa berlaku balah dengan dia. Siapakah dia panggil tak kecek? Siapa dia rela ni? Kalau gitu apa saja daripada ibadat Tuhan tak terima, ai tidak ada pahala. Gi buat haji di Mekah pun klik mari kosong, pahala tak ada. Gi buat umrah di Mekah pun klik mari kosong, pahala tak ada. Sedekah pun pahala tak ada. Bantu nak yatim pun pahala tak ada. Itu dia. Apa saja daripada kebajikan tidak ada pahala. Walau baik pun rupa tu. Itu dia. Itu sadah. Air letih saja kita buat. Tapi yang kedua yang paling bahaya lagi ni, jadi sebelum daripada kita berlaku balas dengan sesiapa ni, kadang-kadang kita buat dah daripada kebajikan. Semaya baik kita, puasa kita, ada pun sedekah kita, apa baik kita buat dengan orang lain pun ada pahala. Tapi jika kita berlaku berbalas dengan sesiapa lepas daripada tu dan tak bertegur lagi, maka balas ni dah hidup makan pahala kita dan menghancurkan pahala kita seperti dengki tadi. Kau habis pahala kita. Siapa duk kukuk habis ni dan menghancurkan. Tak tegur kita dengan saudara kita tu. Itu dia. Sabit tu di sini bahayanya. Dan ruginya. Dia panggil kita ni kadang-kadang jangan lagi ikut dia, tak ada dapat pahala pun ikut dia lah, aku tak terima maaf kepada dia tu. Itu dia. Bekalah pahala aku habis pun aku panggil pun tak siap kecek dengan dia tu. Itu dia. Kadang-kadang sampai setara tu. Maka semua tu panggil apa? Pas kita nak gimana kita. Itu dia. Kalau gitu di sini perlu kita sedar, perlu kita khabar, bahawa apa ke sekarang ni kita dah buat, maka peksa kelih lah. Itu dia. Jadi hitung kelih lah ala hidup kita hak lepas mari dah ni. Sebab sebagaimana kata para ulama, bagi orang beruntung tu ada rukun, ada cara dia. Maka siapa yang buat empat perkara ni duduk dalam jalan yang beruntung. Dan jika mati pi-pi mana pun insya-Allah kepada syurga bulat orang ni. Iaitu dia buat empat perkara dalam hidup dia, setiap hari, setiap malam. Begitulah dalam hidup dia buat empat perkara. Gapo tu? Iaitu dia duk buat benda yang bersangkut paut dalam hidup harian dia. Yang pertamanya ialah dia hitung kelik. Hitung fikir nampak sosok benda hak lepas mari dah. Duk kaji kelik. Cara hidup dia oleh rumah tangga dia. Itu dia. Cara hidup dia oleh rumah tangga dia. Perbuatan dia terhadap isteri jika kita suami. Perbuatan isteri jika terhadap perbuatan terhadap suami jika kita isteri. Itu dia. Ataupun jika kita ni ibu atau ayah. Perbuatan kita terhadap anak-anak kita. Itu dia. Fikir, kaji, Yang kedua pula, di segi suruh kita ni rojak fikir semula tentang perbuatan kita, kerja kita, perbuatan kita terhadap orang lain dalam hidup harian kita tu. Itu dia. Dan yang ketiga, hitung balik, mari kaji kelih cara kerja kita tu, duit tu kita cari jalan mana. Jalan masuk tu yang dapat duit kita tu.
Yang kita boleh buat makan harian, masuk ke mana jalan tu. Dan yang keempat ialah selepas daripada kita dapat duit dah, nah hitung kembali klik cara belanja kita tu, belanja ke mana. Tu dia. Maka lepas perkara ni dalam hidup kita ni tak lepas. So siapa pun kena bercuba lepas perkara ni. Kalau gitu mari hitung klik, mari kaji, mari nak tahu semua gerak-geri kita tu. Dalam rumah tangga baik, dalam bergaul dengan orang baik, dalam cari duit baik, dalam belanja baik, semua tu kena kedak dengan jalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kena kedak. Nah, kalau Tuhan suruh kau ning lek kiri, aku buat lek kanan. Kalau Tuhan suruh buat lek depan, aku buat lek belakang, kau mana? Tu dia. Kalau gitu, suruh hitung kembali klik semula. Nah, tu dia. Sebab apa? Sebab dengan hitung ni lah kita dapat tahu bahawa banyak orang ku salah. Nah, tuju mana? Kalau gitu, apabila kita hitung kembali klik ni, maka semua aku ni dia panggil tak tegur dengan siapa. Tak ada aku tak tegur dengan orang. Baik belaka, aku tak pernah balas dengan orang. Ataupun balas lama dah aku tegur dah, alhamdulillah. Nah, tak ada apa. Kalau gitu, alhamdulillah semaya baik aku insya-Allah Tuhan terima, puasa aku insya-Allah terima. Sebab apa? Sebab tak ada benda yang sekat. Buat Tuhan tak terima ataupun Tuhan tak ada pahala, tak ada. Sebab aku orang panggil pun tak ada benda yang aku tak tegur dengan orang. Tu dia hitung. Maka dengan melalui ialah hitung ni lah kita tahu. Nah, ada atau tak ada, salah sikit atau banyak. Tu dia. Maka hitung ni dia panggil apa pucuk besar bagi berjuru seorang. Nah, bagi baik seorang, bagi butung seorang. Nah, haning sah kata apa? Sah kata bak akhirat. Bak ke dunia pun orang hak bagi hitunglah orang-orang yang selamat. Nah, orang menega dia bagi hitung. Dia maksud dalam mana tu bet dalam laba ke dah hingga gugi. Maka dia gugi tak ada kaca. Maka orang tak hitung ni kadang-kadang habis apa keku. Nah, tu dia. Maka hitung pak orang ni laba ni, orang makin kau laba. Kalau itu kita kau beluah kerja ni sebab apa? Orang nak banyak laba sungguh ke menega ni. Kalau itu dengan hitunglah kita dapat tahunya kata betul tak betul. Lebih-lebih lagi bersakut pak dengan amalan kita ni, bekal kita kepada alam akhirat ni. Lebih-lebih lagi kita kena hitung dengan halusinya. Sebab itu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Nah, itu dia. Hitungkanlah amalan kamu sebelum dihitungkan. Ai dikirakan, ai di pada mahsyar sikit lagi. Sebab Tuhan katanya kita so. Kalau gitu di hari ni mu hitung dulu. Nah, kaji dulu. Nah, kelih di mana ada orang panggil apa salah, di mana betul, di mana belok, apa semua hitung dulu. Maka jika dapat baik, maka syukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika dapat tak baik, maka cepat-cepatkan orang panggil istighfar atau bertaubat kepada Allah sebelum orang panggil roh nak keluar daripada tubuh badan. Nah, itu dia. Maka dia jika tak hitung, dia tak akan mari rasa sesat. Dia tak akan mari rasa kata kita salah. Nah, maka jika orang tak berasa salah, tak berasa apa gitu ni, maka dia nak minta maaf apa kepada Allah, dia nak bertaubat apa. Sebab itu hitung ni pucuk besar bagi kejayaan, bagi bertuah seorang, bagi berjuru seorang, bagi baik seorang dan bagi orang panggil selamat seorang di akhirat kelak. Nah, sebab itu kita kena duduklah hitung. Nah, tu dia buat gapo tiap hari ni. Nak tidur tu orang panggil tak kata duduk dulu. Dan lepas daripada baca orang panggil doa Nabi ajar kita, zikir sepatah dua. Dan sebolehnya mi asmaya. Tu dia. Tu hitung dia panggil pejian mata sekejap hitung hari ni. Daripada cerah aku, mula daripada waktu subuh buat gapo aku. Dah semaya subuh kedak. Tu dia. Mari batu dia panggil apa tak buat semua tu dia panggil benda mubah weh. Tu dia. Dan dia panggil alhamdulillah dia panggil apa Tuhan wi tauhid boleh semaya cukup 5 waktu hari ni. Tu dia. Tapi kesalahan ada orang dia panggil tu dia panggil aku kata dia tu saat ni. Kena minta maaf dah kadang-kadang ataupun hitung lagu tu. Maka jika dapat dosa, istighfar kepada Allah, astagfirullah. Nah, maka tidur dengan keadaan lagu tu. Sebab apa? Sebab siapa di kalangan kita yang yakin bahawa dia selepas daripada pejian mata tidur dah ni nak bangun pula subuh hari. Tak siapa yakin. Nah, tu dia. Kadang-kadang pejian hari sarudah. Nah, tu dia. Maka kita ni, saya lah ayat peribadi ni, saya tak pernah lupa. Dah, orang panggil duk gambar semua dia. Walau kadang-kadang gaib tapi seorang panggil banyak ke ingat kepada dia. Siapa? Bedding. Nah, iaitu bedding sup. Itu dia. Iaitu ia ni orang yang melazimi masjid berjemaah. Bedding kakak-kakak merang. Nah, itu dia.
Tak ikut kita mari pergi waktu mana jumpa seumur dengan dia. Orang mengajar tak ada biasa tu, tak ada seumur dia. Lepas tu kelih dia mati. Mati dalam bulan puasa, lepas tu tidur, lepas tu raih sudah. Itu kan? Tak bangun-bangun gini begitu. Nah, tu dia. Tapi mayatnya alhamdulillah kelih. Panas sampai sepuluh tak mati dah. Sampai maning pagi esok ni dia panggil duk panas lagi mayat dia. Dan maka insya-Allah dia panggil bertuah. Dah sebab dia ni dia panggil apa? Orang yang melazimi, orang yang cinta, lekat hati gatang masjid ni orang baik. Nah, hatu kita hukum zahir sebab zahir kita lagu tu maka insya-Allah dia pun baik sebagaimana kita sukalah. Nah, tu dia. Kalau kita nak ayat tak ada siapa yang yakin bahawa dia nak boleh bangun pula. Sebab itu hitung dulu. Dengan makna kita nak tidur ni, we kata kalau aku tak ada malam ni pun tak apa dah. Tu dia. Aku butuh dah insya-Allah. Sebab apa? Maaf aku minta maaf dah dengan Tuhan. Zikir aku berzikir dah. Aku orang panggil pembuat baik dah. Tu dia. Maka hak lagu mana lepas terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu nah, benda ni dia panggil apa bukan benda main-main. Nah, perlu kita ambil berat sebab dia bersangkut paut dengan butung atau celaka kita di akhirat kelak. Nah, ya. Lagi pula daripada benda yang kita ni tak ada siapa sesak bahawa kita semua ni banyak dosa. Dah ni yang yakin cerak. Dah dan di kita ni lebih tahu daripada orang lain. Kata kita buat gapo hati. Kadang-kadang kita ni di mata orang kita berjuru, kita baik, kita demokrasi, kita comel belaka. Oh dia tu semaya baik. Dah pergi kepada masjid. Tu dia baiknya dia, suka orang panggil gitu gini macam-macam dia mesra kepada kita. Tapi orang tak tahu sulit kita. Nah, perbuatan kita peribadi ni. Nah, tapi kita lah lebih tahunya. Kata dosa ni ada dan banyak dosa kita. Tu dia. Kalau gitu dosa ni nah, Tuhan payah Tuhan nak apung seperti kita ayat ni lah jikalau bersakut pak dengan anak ada. Ataupun orang panggil apa hata sakut pak dengan anak ada pun atau Tuhan kadang-kadang dia buat syarat. Muna maaf boleh. Aku nak muna dapat keampunanku boleh. Muna wiku maaf kamu boleh. Tapi syarat mu kena apung kepada orang panggil apa saudaramu dulu. Nah, apabila kita ni suka ampun ke orang, maka kita dapat pahala besar. Sebab apa? Sebab kita bersifat dengan sifat Allah. Kita tiru Tuhan. Tuhan ni dia suka ampun kepada hamba dia. Kelih banyak mana hamba dia buat dosa kepada dia. Nah, dia tak kira. Tapi tu Tuhan kata apa? Hei anak adik, dia kalau dosamu ni dia panggil banyak tu dia panggil siapakah seperti bombing ni. Atau penuh bombing ni ataupun seperti langit yang begini besar ni. Nah, tapi mu minta maaf ke aku ya. Nah, aku maaf, aku tak kira pun. Nah, banyak atau besar lu tak kira. Minta maaf ya. Hani sifat Tuhan. Dia suka ampun kepada hamba-hamba dia yang buat salah kepada dia. Tu dia. Maka jikalau kita ni suka ampun kepada saudara kita yang buat salah kepada kita, maka kita bersifat dengan sifat Allah. Nah, tu dia. Maka ni dia panggil besar kita. Tu dia. Yang kedua pula butuhnya orang suka maaf kepada orang ni ialah dia ikut Nabi SAW. Dia ambil Nabi buat contoh bagi dia. Dia buat Nabi ambil Nabi buat tiru dalam hidup dia. Maka Nabi ni seorang manusia yang sebaik-baik manusia, sesempurna orang panggil manusia, sebagus-bagus manusia, seelok-elok manusia dan sebutung-butung manusia. Kalau itu orang hak lagu ni perlu kita ikut cara hidup dia, gerak-geri dia. Sekadar kita kuasa. Maka daripada benda yang Nabi ni dia panggil din, orang panggil bersifat ni, banyak sifat Nabi yang baik-baik ni. Tapi hak orang panggil hak nampak cerak nyatanya ialah Nabi dia panggil apa? Tak dendam. Orang buat jahat kepada dia, dia tak balas jahat kepada orang buat jahat kepada dia. Bahkan ampun dosa, ampun semua kepada orang yang buat jahat kepada dia atau berkehendak jahat kepada dia. Bahkan orang nak bunuh dia pun dia maaf. Tak kira siapa. Nah, ada dia. Sebab itu kelih dia pergi kepada Mekah. Dia pergi buka Mekah, pergi serang Mekah. Nah, dan benih. Ada dia. Maka dia hipung semua ahli Mekah yang dulu hari tu buat nyanyi ke dia. Dia ambil duri tahap berjalan hak berjalan. Ada dia tak kaca tak apa. Buat nyanyi kepada dia, pegang dengan tahik, pegang dengan batu. Nah, ambil benda-benda cemar tak belakang dia. Ada dia. Dan kata dia, dia ni gila ke? Dia ni panggil macam-macam tuduh. Nah, dan buat nyanyi dia kepada anak dia, kepada sahabat dia, kepada orang pengikut dia semua. Itu dia. Kalau gitu apa perbuatan dia? Dia hipung semua ahli Mekah dapat Kaabah. Maka dia tanya, "Hei ahli Mekah,
apakah seka kamu? Aku nak buat muska, aku nak buat gapo dengan mu buat semua ni? Mu seka kata aku nak buat gapo dengan buat pada hari ni? Sebab apa buat salah sangat pun. Itu dia. Maka kita baik insya-Allah. Itu dia. Sebab mu orang baik. Itu dia. Maka Nabi kata, "Gih, kelik rumah belakalah aku maaf semua kepada kamu semua." Itu dia. Tak kira siapa. Itu dia. Kalau gitu jikalau kita bersifat dengan sifat maaf ni, ampun kepada orang, kita ni tiru Nabi, ambil Nabi buat contoh bagi kita. Maka siapa yang ambil Nabi buat contoh bagi diri dia, orang ni orang tak celaka sama sekali. Itu dia. Lagi pula di sana ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi dak cerita kepada kita tentang dia panggil seorang yang beruntung. Itu dia. Boleh jadi para hadirin hadirat yang datang pada hari ini pernah dengar dah berkali. Tapi tak kala majlis ni majlis tazkirah, ingat mengingat. Kita royak sekali lagi pun dia panggil tak salah rasanya. Iaitu Nabi kata, Nabi dak ucapan dalam masjid dan ada beberapa orang para sahabat. Tiba-tiba Nabi kecek. Maka Nabi kata, "Setagi akan masuk dalam masjid ni seorang lelaki daripada ahli syurga." Itu dia. Nabi ada lagu tu. Tiba suk mulut Nabi, dia start masuk seorang lelaki. Sudah semaya, tubik pergi perak. Tak ada mari dia sama Nabi pun. Tak dengar nak ucapan Nabi pun, tubik pergi perak. Itu dia. Begitulah. Dia esok Nabi pun ada majlis seperti biasa. Dan Nabi kata, "Setagi akan masuk di masjid kita ni seorang lelaki daripada ahli syurga." Itu dia. Bosuk mulut Nabi kata, tiba-tiba masuk kena kepada orang kemarin. Orang tulah dengan orang kemarin. Maka setelah semaya tubik lagi. Bawa dia esok hari yang ketiga. Nabi pun ucapkan kepada para sahabat seperti hari biasa. Tiba-tiba masuk seorang, Nabi kata, "Setagi akan masuk pula di masjid kita ni seorang lelaki daripada ahli syurga." Tiba-tiba masuk mulut Nabi, masuk kena kepada orang atas hak kemarin, 2 hari kemarin orang tulah. Hari yang pertama pun dia, hari yang kedua pun dia, hari yang ketiga pun dia. Itu dia. Masuk semaya sudah, tubik pergi kelik tu. Maka daripada hak ramai-ramai para sahabat yang duduk dengan Nabi, ucapan Nabi buat kuliah pada hari itu tu, nama seorang lelaki nama Abdullah bin Amr bin Aus. Seorang ulama besar dia ni. Maka dia pun nak tahu Rusia. Kata, apa demo ni buat ni? Daripada kebajikan, siapakah dia ni yang panggil pun tak mati lagi, dia hidup sekali dengan kita ni. Dia ni ahli syurga dah. Itu dia. Sebab apa Abdullah gitu lalu? Ambil berat gitu lalu. Sebab Abdullah ni saudara muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, payah cari seperti Abdullah bin Amr bin Aus. Payah cari orang seperti dia. Orang yang banyak ibadat. Sehari puasa, lek malas semaya. Siapa cerah? Siapakah Nabi pernah lari dia? Dia kata, "Hei Abdullah, jangan kuat sangat. Kuat pada-pada lah. Tubuh badanmu berhajat kepada makan juga. Makanlah kata, janganlah puasa semua. Matamu berhajat kepada tidur juga, rehat juga. Maka janganlah semaya semata-mata lek malas tu. Dan isteri kamu pun berhajat juga pada ni berdua dengan dia. Berkecek dengan dia, bertidur dengan dia. Janganlah dia panggil pah hidup sore lagu tu semua sepanjang tahun." Nabi panggil lari dia. Tapi kata, "Ya Rasul, tak apa kami rok. Tak apa kami boleh puasa. Kami tubuhku rok," dia kata. "Mata apaku rok," dia kata. Kalau gitu orang yang banyak ibadat sikit mudah-mudah ke? Tapi dia Nabi tak kata apa, "Hei Abdullah, mung ahli syurga," tak kata ke dia. Itu dia. Sabit tu dia kata, lelaki ni buat gapo gitu lalu. Banyak padaku lagi ke apa amalan yang dia buat siapakah dia dapat benda ni? Belum dia mati lagi dah ni dia panggil apa dapat berita baik. Dan tak ada dah berita baik seperti ni. Lebih baik daripada apa-apa lagi. Itu dia. Kalau gitu, dia cari lelaki ni. Duk mana rumah dia? Nak kita tahu lah, nak kaji lah, nak sepa lah bahawa apakah daripada amalan yang dia buat. Supaya nak buat ratik lah, nak tiru lah. Nak butung ratik. Tu dia panggil jiwa para sahabat pada hari itu. Para sahabat dia bekat bubuk-bubuk nak buat kebajikan. Belamba-belamba nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada jalan dia tahu, kata jalan ni jaya, malaikat dia buat. Sabit tu ni dia tahu pak nak tanya dah.
Tu dia nak rebut mik peluang dah. Tu dia. Maka selepas daripada tanya maka dapat rasa lelaki ni umur duk bucun weh. Tu dia. Maka dia pergi. Di atas rupa apa? Atas rupa ziarah. Jadi tetamu. Tu dia. Maka pergi siapa di rumah? Maka dia mau pun sambut dengan baik dah. Layak. Payah tak ada orang tak kenal di Madinah Abdullah. Orang kenal belaka sebab dia ni orang banyak ibadat, lagi pula orang alim. Ulama dia. Tu dia. Dan Abdullah ni seorang manusia yang Nabi izin ke dia seorang ya. Nabi tak izin ke orang lain. We tulis apa yang Nabi kecek, Nabi izin dia tulis. Orang lain Nabi tak izin. Dan dia ni orang yang tulis Quran. Tu dia. Bapa tu Quran pak, Nabi panggil Abdullah, tulis Quran. Ayat ni. Tapi dia tulis habis tak kira. Asal Nabi kecek ya. Quran ke bukan Quran apa semua dia tulis habis. Nabi izin dia seorang ya. Abdullah bin Amr bin Aus. Maka sambut dengan baiklah ulama mari ni, sahabat mari ni, orang yang bagus daripada sahabat Nabi mari ni. Maka dia tidur malam di rumah tu. Sebab apa? Dia Malaysia hari nak kelih gapo. Tu dia. Maka pada galik orang ni, orang berjusun tu, lik malam yang ibadat kepada Allah. Di rumah dia beribadat kepada Allah sebanyak-banyak ibadat. Tu dia. Ayah pisah susuk daripada kebajikan dia. Kalau gitu, lepas daripada makan malam apa gitu gini, dan tuan rumah tu dia orang berkebun, orang bekerja. Dia kata, ya Abdullah, Musa malu kat aku lah. Ni rumah mudah lah. Kalau gitu menawak gapo, buatlah seperti mudah rumahmu. Tak sah orang panggil apa, kerencai kat aku lah, kecik mudah-mudah ke. Tu dia. Ataupun aku minta izin dulu. Tu dia. Sebab apa? Aku nak pergi tidur sebab esok nak kerja pagi. Tu dia. Ya pergi tidur lah, tak apa tidur kerana. Siapa pergi ni belum subuh saya bangun lah. Tu dia supaya ambil semaya apa nak istighfar sepatah dua buat lepas tu mari semaya masjid Nabi. Tu dia. Adapun Abdullah, tu dia bangun semaya siapa cerah? Tu Abdullah. Tu dia. Lepas tu para muslimat. Adakah sama malam kita dengan malam mereka itu tak sama? Segi apa tu bukan segi ibadat. Segi ibadat tak nak kecek dah. Tu segi takut ke Tuhan tak nak kecek dah. Tu dia. Tapi segi panjang malam atau pandak. Tak sama kita mereka itu. Mereka itu dulu malam dia panjang. Siang dia berpanjang. Sebab apa? Sebab masa dia tu orang baik, masyarakat baik, maka Tuhan memberkatkan masa. Mempanjangkan masa. Sampai tu kita kelih kan? Nabi semaya 1 rakaat ni 7 juz Nabi baca. Pakai 7 juz ni kalau bangun kedua cirah dulu tak habis lagi. Kalau baca ikut orang lain ni. Baca dengan tajwid apa gitu wala bukan 100% pun baca dengan tajwid, tak ada kurang ku tajwid tu kita kata. Sejuh ni Habibie kurang kita boh lah. Habibie dia setengah je. Sejuk. Setengah je. Tu dia. Apa? Orang panggil apa 8 juz. 4 je. Cerah dulu. Tapi tak cerah lagi. Semaya star ya. 7-8 juz pun habis tu Uthman bin Affan. Khalifah yang ke-3 dan menantu Nabi. Nabi wi anak 2 orang nak ke dia. Mula-mula Ruqayyah. Mati Ruqayyah, Nabi wi pula seorang lagi Ummu Kulsum. Lepas tu mati pula Ummu Kulsum. Nabi kata, tak ada anakku yang ketiga. Kalau ada aku lagi kamu Uthman. Sebab mamjub. Orang baik. Kalau gitu panjang masa malam dia. Tapi panjang pun penuh dengan ibadat. Hak kita hari ni kita tidur, masuk subuh dah. Start ya baru. Cepatnya masa kita. Sebab apa? Sebab hilang keberkatan dalam hidup kita. Sebab apa? Terlalu banyak maksiatnya. Dan akan pandak sehingga sampai kiamat akan pandak masa. Sebagaimana Nabi kata dalam hadis yang sahih itu, akhir zaman setahun seperti sebulan, cepatnya. Sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam. Berasa cepat. Padahal jalannya supaya ya. Itu dia. Baik. Maka kata Abdullah, maka tak dapat apa-apa. Tak nampak pelik apa-apa. Bahkan siapa waktu tidur tak ada buat gapo. Semaya sunat pun dak malam. Baca Quran pun dak. Ataupun aku ni khatam Quran atau tak khatam pun dekat-dekat nak khatam Quran. Semaya lagi. Tu dia berdoa dengan Tuhan. Dia tak ada apa. Bangun belum subuh ya. Malu ke aku bakal ini? Seka-seka dia malu tunjuk susuk ni. Berasa dia.
Cari lepas. Tak klik lagi sebab agama kita izin. Apabila kita pergi ziarah orang, izin hidup sampai 3 hari boleh. Nah, harus. Lepas hari, tak bolehlah haram lah. Nah, malaikat tuan umur pergi sungguh-sungguh. Tak apa boleh duduk. Kalau tuan umur dia panggil itu. Ataupun pegangan malu, tak usah duduk. Boleh. Nah, sakat tinggi tu 3 hari kita duduk umur. Agama izin bagi kita. Maka, duduk hari yang kedua pun supaya tu lah. Nah, masuk waktu malam. Nah, tengah hari lagi kerja. Menyaku kebun dia tu. Nah, tu dia. Hari yang kedua pun lagu tu. Hari yang ketiga pun lagu tu. Tak dapat apa-apa. Lepas tu apa amalan yang baik ni? Siapakah dia? Nabi kata ahli syurga ni. Maka akhir-akhir tu dia mengaku lah. Dia kata, hei lelaki ni. Aku mari ni. Aku dah tujuan ni. Nah, aku nak mari tahu rusia. Apa daripada amalan yang buat. Siapakah mung ni dia panggil apa belum mati. Dah, Nabi kata mu ni ahli syurga. Ya goyaklah kata dia ni, duduk ada dalam majlis Nabi. Tiba-tiba Nabi kata selagi akan datang akan masuk di masjid kita ni seorang lelaki daripada ahli syurga. Hari yang pertama mu masuk, hari yang kedua mu masuk, hari yang ketiga mu masuk. Kalau gitu aku mari ni tujuan nak tahu rusia yang membuat daripada amalan yang baik. Dah, supaya aku nak buat ratik nak butung seperti mu butung ratik. Tu dia. Kalau itu aku mengakulah kata aku mari ni bukan mari dengan gitu-gitu. Dak bakal aku mari ni tujuan ada. Dia kata, hei Abdullah, aku tak susuk pun. Nah, bagaimana aku hidup hari aku lagu tu aku hidup. Nah, tu dia. Lepas sembahyang maghrib, aku makan. Dan lepas makan, nanti sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, dah, aku panggil apa? Tidur. Gini ya, lagu ni hidupku. Kata Abdullah, kalau gitu apa daripada amalan yang lebihnya? Tak ada pun. Kalau gitu, ya tahi saudaraku, cuba tamu fikir. Apa daripada amalan yang membuat sepelek pada orang? Tu dia tanya lah. Tanya kita kek lagi. Aku nak berjumpa, aku nak tubik, aku nak bertemu. Nah, amalan hak baik ni, hak fisik ni. Nah, apakah butung ni? Maka dia duk fikir, dia kata, hei Abdullah, tak ada. Kalau ada pun so, kalau ada berasa ni, berasa ya. Tu dia nak kena panggil pun nak betul tak tahulah, tapi saya berasa hak ni. Hak ada sekarang aku buat berasa tak orang, berasa pelek pada orang. Iaitu aku ni apabila aku pergi sapa di katiku apa orang panggil lembek aku tempat aku tidur, maka aku tak akan tidur, aku tak akan pejam mataku sebelum kuat satu perkara. Aku kena buat semua setiap malam. Lepas daripada kuat benar ning lah, barulah aku panggil aku pejam mata tidur. Tak buat benar ning aku tak tidur. Maka Allah Taala apa dia? Dia kata, aku kata, hei Allah ya Tuhanku, nah, siapa jikalau ada hamba-Mu, dah lelaki ke perempuan ke tak kiralah siapa yang menyakiti kepada aku, buat salah kepada aku, sama ada aku tahu atau tidak, aku maaf semua hei Tuhan kerana Engkau. Aku maaf semua kepada manusia, tak kira siapa yang buat salah kepada aku, sama ada yang buat sekarang atau tak sekedar kira. Asal buat salah kepada aku ampun semua dosa dia hei Tuhan aku. Aku buat benar ni lah baru aku tidur. Nak malam, dia kata ya nak malam. Maka Abdullah kata kalau gitu sebabnya hak ning dah. Sebab membutung masuk syurga belum mati lagi hak ning dah. Itu dia. Ning kelebihan orang panggil orang yang ampun kepada orang. Maka orang ni tak fisik lagu mana. Kalau pas Tuhan sebagaimana kita ayat lepas-lepas mari dah. Hak ni kena ingat sama-sama. Iaitu Tuhan kita ni dia buat perbuatan dia terhadap kita, dia ikut perbuatan kita terhadap makhluk dia. Tuhan. Bagaimana kita buat dengan makhluk dia, bagi itulah dia buat dengan kita. Jikalau kita ni buat nyanyi kepada makhluk dia tak sia mana kepada kita. Kadang-kadang dia denda kita ada. Itu kan? Bala ni kayak sakit, kayak berlaku tu kita. Sebab apa? Sebab kita buat nyanyi kepada orang lain. Maka seolah-olah dia buat nyanyi kepada kita. Nah, itu dia. Maka jikalau kita buat baik kepada orang lain, dia buat baik kepada kita. Itu dia. Dan jikalau kita suka ampun maaf kepada orang lain, dia maaf kepada kita. Maka ingat dan yakin, mana-mana manusia tak kira siapa, lain pada Nabi. Sebab Nabi tak buat salah. Lain pada Nabi tak kira siapa, jika Tuhan tak ampun tak masuk syurga. Nata tangga yang pertama ataupun anak kecil hak yang pertama yang akan buka pintu syurgawi kepada setiap orang ni ialah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kena dapat ampun daripada Allah dulu. Baru boleh masuk syurga. Tak kira siapa. Wala sahabat sekalipun. Sebab tak ada manusia yang tak buat salah. Lain pada Nabi. Nabi tak apa, dia tak buat salah. Nabi tu
Tuhan panggil Tuhan jaga daripada buat salah. Nabi maksum. Ataupun hak lain pada Nabi dia tak maksum. Nah, dia panggil apa? Okat buat salah ada. Tu dia. Kalau gitu semua manusia tak kira siapa lelaki atau perempuan yang lain pada Nabi ni nak masuk syurga, nak selamat daripada api neraka mesti kena dapat ampun daripada Allah. Tu dia. Sabit tu pada malaikat yang duk sambut ahli syurga, kata apa? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tu dia. Selamat sejahtera atas kamu semua hai ahli syurga. Tibtum, bersih kamu daripada dosa. Tu dia. Dan ayat Quran, gilah baca ambil daripada awal sampai kepada akhir, hak Tuhan duk cerita ahli syurga ni ialah Tuhan apun dulu lepas tu masuk syurga. Apun dulu dapat ampunan daripada Allah masuk syurga. Kalau itu mesti. Kalau mana-mana hamba yang Tuhan tak apun tak masuk syurga sama sekali. Tu dia. Kalau gitu, jikalau kita suka ampun kepada orang, maaf kepada orang, maka Tuhan ampun kepada kita. Maka jika Tuhan ampun kepada kita, maka di mana tempat kita? Dia panggil syirak butung. Syirak dia panggil ahli syurga insya-Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Bahkan di sana Nabi royak buat dah. Hadis Nabi royak suatu perkara yang akan berlaku di akhirat kelak. Benar ni akan berlaku di akhirat kelak. Hadis sahih. Iaitu di akhirat kelak ni muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa bagaimana kita awal-awal tadi terbagi pada dua. Dosa di antara kita dengan Allah, maka ning Tuhan mudah ampun. Yang kedua di antara kita dengan hamba Allah, dia panggil hak anak ada. Ni dia panggil apa? Taubat pun tak lepas. Taubat pun tak lepas. Hak kita dengan anak ada ni mesti kena dapat maaf daripada dia ataupun halal daripada dia. Tu dia. Barulah Tuhan terima taubat kita, sah taubat kita. Tu dia. Maka jikalau kita ni dia bayar atas dunia ni, kita minta maaf dah, dia maaf dah, ataupun kita rapas barang kita pergi hantar klik dah, bayar klik dah, ataupun kita minta halal dia, dan dia halal dah. Tu dia. Maka tak apalah, tak ada kena bayar dah akhirat kelak. Bayar ni mesti lari tak lepas. Tapi dua ya, emo kita bayar atas dunia, emo kita bayar di akhirat. Tu dia. Maka siapa yang mensegerakan bayar atas dunia, butung. Dan siapa nak lok bayar di akhirat, celaka. Tu dia. Sabit tu Nabi kata, "Hei umatku, segeralah bayar hutangmu. Sebelum mung tak boleh bayar malaikat dengan pahala." Tu dia. Atau begitulah aukamakal. Nata di akhirat kelak, ya bukan bayar dengan duit, bukan tak minta halal, tak minta maaf tak ada di sana. Di akhirat kelak tak ada siapa nak maaf kepada orang. Sebab apa? Ya nak kepada pahala tu. Sebab apa? Ya kelih dah ngaku depan dia. Tu dia. Baiknya. Siapakah malaikat ni? Besar-besar malaikat ni kena tambah syirik neraka jahanam wa'ari di padang mahsyar ni 70,000 orang. Duk tambah duk jaga neraka jahanam. Tu dia. Nata besarnya baiknya dan bunyi suara remus singa gitu. Nanti nak makan ya. Nanti nak orang panggil nak seksa dan nak denda orang yang neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu Nabi tak segerakanlah sebelum dia panggil roh nak keluar daripada tubuh kamu, dia panggil apa? Pisah dia panggil bersih dulu di antara mu ni dengan anak ada jikalau ada kesalahan. Tak kiralah duit ke dia panggil apa? Kemuliaan ke, kita tuduh dia, kita temaki dia, kita mengupak ke dia, tak apa saja asal hak anak ada. Sebelum dia panggil tak boleh bayar malaikat dengan pahala. Sabit tu di sana Nabi kita biasa baca hadis al-muflis tu. Nabi kata siapa orang yang papa, orang yang benggerak daripada umat aku? Maka para sahabat jawab, orang yang celaka, orang yang benggerak, orang yang papa daripada umat aku ni. Orang yang tak ada duit Nabi, ya Rasulullah, orang yang tak ada duit, orang yang fakir miskin, tak milik harta benda tu orang apa? Maka Nabi tak ada. Orang apa daripada umatku ialah orang yang banyak sembahyang, banyak puasa, banyak sedekah, banyak buat amal yang baik. Tapi dia buat zalim kepada orang ni, dia memakai harta orang tu, dia tapa orang ni, dia kata kepada orang ni, dia ngopak kepada orang ni, itu. Akhirat esok, maka dia bayar. Dia payah pahala ya. Sehingga habis pahala. Berapa habis pahala?
demo ada lagi orang hak kita wak repang kita wak nyanyi kepada dia, kita wak zalim kepada dia. Pas dia nak mari ni pahala tak ada pahala dah kita. Pas wak ke mana? Tu kata ambil dosa mu lepas dia. Sekadar kesalahan, sekadar you wak salah, you wak nyanyi kamu. Maka ambil lepas dosa dia sehingga akhir esok tu kata ambil dia pergi lepas neraka. Padahal banyak sembahyang tu, banyak buat amal baik tu. Ini ialah orang apa-apa daripada umatku, Nabi kata. Kalau gitu hak berlaku di akhirat kelak ni, ada seorang lelaki ya banyak orang panggil apa adalah sikit sebanyak dia wak orang panggil apa wak salah dengan orang panggil anak Adam. Maka orang tu mari ambil pahala dia, maka habis pahala dia. Tiba-tiba datang seorang nak mari ambil pahala, tiba-tiba habis. Maka tak jang dia. Nah, hari itu tidak ada sifat siap tak ada hari itu. Oh siap tak apalah, aku tak siap tak apalah, orang panggil siap lah kamu tak ada. Khairat dia panggil nafsi. Nabi yang kita tolong siapa? Nafsi. Yang orang syurga dah tu. Tapi dia terlupa kata dia ni Nabi. Lupa kata dia ahli syurga. Kata kalau kelih neraka tu, puncak kelak Nabi Nuh ni dia panggil puncak lebih daripada apa? Getar itu semua takutnya. Padahal dia ni ahli syurga ada. Nah, kalau gitu tidak ada orang yang bahasa nak tolong dia tak ada. Nah, itu dia nafsi masing-masing. Bahkan cuma boleh nak walau sikit besar pasir pun nak pahala pada hari itu. Nah, itu dia. Maka tak kata ada pahala. Nah, maka kata, "Hei Tuhan, aku tak jang ni. Dia ni pernah buat zalim kepada aku atas dunia dulu. Maka aku tak dapat lagi hak aku ni. Maka aku mari buat pahala ya habis dah. Maka hei Tuhan, aku tak jang. Aku nak pahala aku." Lepas tu pahala ya habis. Belum dapat lagi hak aku ni. Itu dia. Tiba-tiba Tuhan kata, "Hei ya abdi, hei hamba-Ku, cuba terang melengok naik ke atas. Kelih gapo oleh atas ni. Orang hak nak mari ambil ni, nak mari ambil pahala ni tu. Tuhan hak lah, Tuhan hak. Palingnya ke atas tiba-tiba Allah tepak comelnya. Syurga. Nah, ada dia ada mahligai, ada apa semua daripada nikmat-nikmat yang dia panggil nafsu dia suka. Nah, besarnya, lepas tu dia panggil buat daripada apa? Daripada emah. Dah mata belak ni emah, mata belak. Tu dia. Nah, di sana lah dia panggil apa hebat kaya sungguh. Bahagia sungguh di sana, dia akhirat kelak. Kalau gitu ya tah tu hak siapa tu? Hak Nabi mana tu? Hak orang mati syahid mana tu? Lu dia panggil bertuahnya. Maka tu dia kata, liman yamliku tsaman. Bagi orang yang milik harga dia. Siapa milik harga dia, boleh naik dia. Maka dia kata, lupa siapa milik harga dia. Nah, bukan murah tu. Tak tu kan? Tu dia. Tiba-tiba tu yang kata, engkau milik. Hai, saya milik harga ya. Tu yang kata, ya, engkau milik harga dia. Lepas tu dia tanya dah, hei Tuhanku, apa harga dia? Ni, nak dapat tu apa harga dia? Tiba-tiba tu yang kata, afuka li akhik. Yalah, ampun engkau kepada saudaramu tu. Yang nak mari pahala ni kan? Daya tak boleh bui sebab habis dah pahala ya, maka mu maaf ke dia. Maka maaf mu kepada dia tu, ialah harga syurga tu dah. Harga tepat tu dah. Maka cepat-cepat dia. Kalau gitu, hei Tuhan, aku apunkan dia, aku maaf dia. Cepat-cepat. Itu dia. Jadi, maka Tuhan kata, hirik tangan saudaramu dia masuk syurga sekali. Sebab ngaya tu sorang dah. Ya, lah ni habis pahala dia. Tapi dosa dia tak ada. Ataupun sikit sangat dia panggil apa? Kalau dia ni maaf ke habis dosa dia. Pahala tak nak pun tak apa, tapi orang tak ada dosa masuk syurga. Tapi kalau dia ni dosa kan masuk neraka. Dekat dia ni sorang, kalau dia maaf, tak apa, dia panggil masuk syurga. Dekat sorang, pas yang ni maaf. Maka tu dia kata hirik tangan masuk syurga bersama-sama. Tu dia. Nah, kata maaf engkau kepada saudara ni. Nah, Tuhan maaf kepada engkau dan pucuk besar bagi dia panggil apa dapat ampunan daripada Allah. Lagi pula pintu nak kunci besar bagi masuk syurga dia akhirat kelak. Nah, tu dia. Kalau gitu di sini kita tirulah dia panggil apa Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, sebab Nabi Yusuf ni buat dengan saudara ya, Nabi Yusuf kata, aku maaf semua kepada kamu. Nah, tu dia. Kalau gitu, cuba telah kita kembali klik pada diri kita masing-masing pada hari ini. Nah, tu dia. Daripada hidup kita, daripada muda sampai kepada umur ning dah ning. Nah, kita pernah masih muka dengan siapa hati, balas dengan siapa hati. Dah tak kira lah buku apa besar atau apa kecil apa semua tu.
jika kita nak panggil pun nak bahagia ke, nak bertuah ke, nak selamat ke, tak masuk neraka ke, nak masuk syurga ke, maka perlulah kita baki cepat-cepat. Itu dia. Sebab orang panggil apa kematian, tak royak nak mari bila-bila. Sebab itu kita bersih dulu. Itu dengan makna kita jika ada, kita klik lagi, minta maaf. Walau kita betul sekalipun, walau kita kena sekalipun. Sebab selama tak tegak, kita kena sekalipun, celaka apa tu lah kita. Dosa dak pahala tak habis orang pahala. Buat amal apa pun tak boleh panggil apa, tak boleh pahala apa dak. Ada kali tu duk dia rugi sepanjang masa. Ada dia. Kalau gitu, peluang ada lagi ni, ambillah peluang, jangan lucu peluang ni. Lepas daripada tu, Nabi Yusuf pun, ada dia bertegur baik tak apa dah lah dengan abai-abai dia. Maka dia kata, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Kalau gitu, ambil bajuku ni. Ya tuju kepada kakak-kakak ya 10 orang tu. Ambil baju ni, buat klik pergi di rumah, lepas tu dia panggil apa? Dia panggil apa lepas atas muka ayah kami. Ayahku dan ayah kamu semua. Nabi Yakub lah. Sebab Nabi Yakub mata buta kan? Wak dengan sangat duka cita menangis ingat kau Yusuf, kau semua ni, wak dia tu dia panggil apa? Banyak teriak, tak nampak mata. Itu dia. Maka jika mau lepas baju kuning ke atas muka dia, ya'ti basira, celak semula. Nampak semula mata dia. Ini mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam. Itu dia. Bahkan maka dia pun klik. Lepas tu lepas daripada pasangan daga, ayah orang panggil apa kita nampak daga, maka ambil semua mari di Mesir belakang. Ada keluarga dia, lepas tu orang kampung semua situ tu, orang bersama dia tu, mari di Mesir belakang. Sebab sini subuh, sini Senin, sini gapo gitu ni. Pindah, hijrah mari di sini belakang. Sebab apa dia raja dah kan? Dia boleh sanggup, dia boleh apa cara belakang. Itu dia. Maka itulah pucanya pindah Bani Israel, keturunan Yahudi ni ialah pergi pada Mesir tu. Pada hayat asal dia Palestin. Pasal Nabi Ibrahim situ kan. Sabit dia dakwah buat dia. Kata, sini umahku asal. Sabit aku nama kali duduk sini ni, sabit dia jajah Palestin lah ni. Dia tak umahku asal sini tempat aku ni. Tu kadang kira sungguh kan Nabi Ibrahim ni bukan situ. Nabi Ibrahim orang Babil, orang Iraq ni asal. Kalau kira mari ya. Tapi dia dakwah lagu tu. Tempat orang panggil tempat dia ni. Tu dia. Kalau gitu, klik lagi. Maka keluar daripada Mesir, berjalan ni pergi kepada nak klik kepada Suria ni di kawasan dekat Palestin ni, dekat itu Palestin Suria Ordon di kawasan itu belaka. Nanti sama ayah dia ni nak buat Nabi Yusuf suruh buat ni, lepas tu nak ambil buat hari semua nak pindah nak hijrah kepada Mesir belaka ni. Falamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Maka apa lepas buat ni keluar ya daripada Mesir sikit ya, Nabi Yakub bahu dah. Bahu apa? Bahu dia panggil apa? Bahu Yusuf. Bahu Yusuf bahu dah. Nabi Yakub bahu dah. Laula antufannidun. Jika buat mu tak tuduh ku sesat, aku ni gila, aku pegak, aku katalah dia panggil, aku bahu dah ni. Tapi buat mu dia panggil apa? Kata aku ni gitu gini macam-macam tuduh. Ni dia. Qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim. Tahbih lagi Yakub dia ingat dia panggil apa duk duka cerita lagi. Dia ingat Pak Yusuf lagi dia panggil apa. Padahal tak tahu kata dia mau tu jumpa dah Yusuf ni, tak tahu lagi. Itu dia. Maka dengan tak beberapa lama berjalan ni, jauh jugalah maka dia panggil apa minggu atau bulan. Maka siapa? Falamma an jaa al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka tatkala datang siapa kepada rumah siapa dekat dia, maka tu dia ambil baju tu dia panggil tak atas muka, tiba-tiba macam dia panggil apa cerah nampak sungguh mata dia kembali klik lihat semula Nabi Yakub alaihi salam. Maka kata Nabi Yakub, aku kata dak. Hamung tak percaya, aku tahu. Sebab Nabi Yakub ni dia tahu masa Nabi Yusuf mimpi dia budak-budak lagi dah. Sebab itu dia tak pernah kata Nabi Yusuf mati. Sebab kata Nabi Yusuf akan jadi nabi.
Dia mimpi budak-budak kita berdanggi royak kepada dia. Maka dia lah pesan kata, "Mung jangan royak ke kakak akak mung sebab dia tu berdeki." Itu dia. Maka dulu itu minta maaf dengan Yusuf dah sebab dia buat dengan Yusuf. Ni minta maaf dengan ayah dia pula lah. Tu qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Hei ayah kami, maaflah kepada kami dan tolong minta maaf kepada Allah tertere panggil pada dosa-dosa kami ni. Kami salah dah, kami sesat dah. Itu dia. Sebab dia buat dia panggil buat ayah duka cita ke? Bahang kepada ayah dia ke? Macam-macam dia buat ni. Kalau gitu, klik minta maaf kepada ayah dia. Minta ayah dia ni dia panggil minta maaf kepada Allah, tolong minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengaku salah. Itu dia. Maka buat maksiat ni benda tu tak comel tapi jaga kita nak sunyi. Tapi hak salah besarnya buat apa tak minta maaf tu salah. Itu dia. Sebab apa? Tak ada anak ada yang sunyi daripada dosa lain daripada Nabi, tak ada. Nabi bukan Nabi itu saja, semua Nabi lah. Sebab tu Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ada kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang salah ialah orang yang bertaubat, beristighfar dan kembali kepada Allah. Itu dia. Lepas pada tu, maka pindah buat dia marah-marah dah kita minta masa 2 minit lagi lah supaya nak menyelesaikan kisah Nabi Yusuf ni. Dah panjang dah kita mari kat 2 bulan dah dengan kisah Nabi Yusuf ni. Kalau gitu, duk tak berapa lama dia pindah mari belakang ramam setiap kampung ni, beribu-ribu orang. Kata setengah ulama itu tak mai keluarga dia ya. Dah mari dia panggil pun dalam kabilah dia gitu. Kalau tak beribu orang beratus-ratus orang ya. Kata riwayat ulama lagi kata tak mari ratus orang lain pun mari juga. Pakai mari sebab apa? Mesin tang subuh di sini dia panggil ada makan nepo semua gitu, pakai kau mari belakang ramah. Berpuluh-puluh ribu mari pakai mari penuh dek Mesir belakang. Itu dia. Maka mari belakang Nabi Yakub isteri dia apa semua mari belakang. Itu dia. Maka siapa di Mesir? Itu dia. Maka kakak dia, adik dia Benyamin dan Nabi Yakub diri pun dan juga isteri dia apa? Semua tu sujud kepada Nabi Yusuf belakang. Wa kharru lahu sujada. Sujud ni bukan sujud ibadat. Sujud hormat dia panggil. Maka dalam agama dia, syariat dia dulu gitu tak apa. Tak berdosa dah. Itu dia. Maka ni ialah hak dia sujud ni ialah takwil bagi mimpi hak dulu gitu. Sebab Yusuf tanya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku nampak belah bulan. Sebelah bulan siapa belah bulan ni? Kakak dia 10 ke adik dia seorang belah bulan. Lepas tu matahari dan dia panggil apa bulan, iaitu kena kepada dua bapa dia. Semua tu sujud kepada aku belakang. Dia kena mimpi dia tu. Maka mimpi dia ialah adik kakak dia dan dua bapa dia sembah ke dia. Itu dia. Tapi tu Yusuf kata, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ni ialah takwil mimpi dia, ni ta'bir mimpi dia yang dia pernah mimpi dulu, maka ja'ala rabbi haqqan. Tuhan menjadikan sungguh. Sebagaimana aku mimpi lagu tu, maka Tuhan menjadikan sebagaimana aku mimpi. Itu dia. Lepas daripada tu Nabi Yusuf sebut kebaikan yang Tuhan buat kepada dia. Dan dia lupa habis daripada susah payah, apa bala, apa cubaan yang Tuhan buat tu nampak zahir tak comel, dia tak sebut sepatah mabuk. Bahkan dia kata Tuhan comel. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badw. Maka Tuhan comelnya buat baik kepada aku, dia mengeluarkan aku daripada dia panggil guk dan dia wa'ifakmu semua. Bakal ramai-ramai di sini. Itu dia. Lagi pula yang membaikkan di antara aku, dia panggil apa? Membaikkan aku di antara aku dengan saudaraku yang pernah masih muka lama mari 40 tahun. 40 tahun. Ataupun lebih 40 tahun lebih. Yang dukuk dia panggil apa? Tapi dia tak pernah marah. Itu dia. Tapi nata semua tu dia panggil syaitan sebab dia kata kita sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda baik dia sana kepada Allah, benda tak baik dia sana kepada syaitan. Itu dia. Dia panggil pasti dia apa? Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Itu dia. Lepas tu pula di sini gambar lain, rupa lain.
Katakan Tuhan tunjuk kehebatan dia, raja dia, keadilan dia, baik dia kepada orang apa semua sini, dan adik orang panggil ibu bapa dia kagak mari duduk sini belakang dah. Maka gambar lain pula sore seperti dia duduk dalam bilik sore. Tu dia. Dia manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata kan, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Hei Tuhanku, Engkau memberikan daku dia panggil, jadi Engkaulah beri kerajaan kepadaku. Ni aku boleh mengetahui apa Engkaulah beri. Dan Engkaulah ajar aku ni, wi pandai cara takbir mimpi, dah wi ilmu pengetahuan kepada aku, Engkaulah beri. Dan Engkaulah fatiras samawati wal ard. Engkaulah menjadikan segala bumi, langit ni yang berlapis-lapis ni, dan juga dia panggil apa segala bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah kekasih aku di dunia dan akhirat kelak. Pakai doa dia. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Maka hei Tuhanku, matilah aku ni hal keadaan aku ni beriman. Lepas tu ikutlah aku ni orang yang baik-baik daripada hamba Engkau. Dia boleh doa dia. Dia lupa tanya siapa. Nah, bukan dia bahasa kata dia ni orang tak salah, orang apa gitu gini. Padahal dia nabi. Ni nak ajar kita. Bahawa kita ni walau banyak cara mana ibadat kita, jangan sombong, jangan bahasa lebih. Bahkan kena dengar sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas di sini kita mensudahi dengan faedah yang besar. Nah, saudara muslimah, ialah apabila kita nak berdoa, nak minta dengan Tuhan, cara dianya Tuhan tunggu-tunggu nak terima mata doa kita. Tapi cara dia ialah kita kena manja dulu dengan dia. Kita kena sebut, kena puji dia dulu. Seelok-elok puji cara dia. Padahal Tuhan tahu. Nah, Tuhan tak tahu ke kata orang panggil apa kerajaan siapa bui? Dia bui. Pas siapa hajar Yusuf ilmu dia bui? Dia bui. Dia tahu, tapi cara kita nak berdoa dengan dia. Hei Tuhan, Engkaulah bui kat aku benda ni. Engkaulah bui aku benda ni. Nah, maka banyaknya nikmat mengutahku. Hei Tuhan, maka gini kita minta. Itu cara dia. Itulah. Kelih Maryam. Nah, Maryam ni dia panggil apa? Atau apa mek dia? Mek Maryam. Nah, Maryam tu mek bagi Nabi Isa, mek bagi Maryam. Nah, dia kata, hei Tuhan, aku menazar ni benda oleh perut aku. Nah, kalau jatuh ke aku nak wiyah ni duk jadi orang apa? Jadi orang bersih rumahmu. Kerja tak lagi kana? Ada buat kerja apa? Kerja ayah hari-hari dia panggil bersih. Kalau orang kita sedar kat masjid lah. Nah, orang Yahudi ada orang panggil bot, orang panggil cara tempat ibadat dia, tempat semaya dia tu. Ai mujuh khidmat rumahmu. Tu dia. Maka tiba-tiba hei Tuhan, beranak mari tiba-tiba perempuan. Tuhan tahu tak? Tahu belaka tu. Ai cara nak berdoa, cara nak manja dengan Tuhan. Hei Tuhan, tiba-tiba keluar mari perempuan. Maka aku tak nama dia nama Maryam. Tu ya. Padahal Tuhan tahu tak tahu belaka tu. Tapi cara doa, dia panggil duk ngaduhan dengan Tuhan, duk cerita kepada Tuhan. Nah, maka aku tak dia nama Maryam, maka hei Tuhan, ini siapa masa doa dah. Maka hei Tuhan, jagalah dia daripada tipu daya syaitan dan anak cucu dia semua, dan jadilah dia ni orang apa? Orang yang hamba akan yang bagus, hamba yang baik, hamba yang kaya betul. Tu dia panggil doa dia. Ini cara-cara Nabi kita banyak Nabi kita ajar. Dia perlu sebut puji Tuhan, maka pun minta doa. Jadi itu cara dia panggil kita nak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Maka lagi pulaknya, selagi kita takut semua ialah butung tak butung seorang, tepat ukurnya di kesudahan tu. Ai cara mati. Kena seorang hidup baik tapi nak mati tak molek. Itu dia. Kalau gitu, nak kata benar hak tepat ukurnya, butung tak butung di kesudahan seorang mati lagu mana. Nah, itu dia. Sebab tu kita ni walau kita duk semaya bela ni, walau kita duk puasa pada hari ni, nah, itu dia. Takut semua, takut mati tak baik. Tapi tu kena minta semua dengan Tuhan, Tuhan tetap ala iman, matilah baik. Nah, itu dia. Bukan kita berdoa apa? Doa hei Tuhan, jangan ambillah nyawa aku ni, malaikat aku ni dia panggil apa? Duk pada tempat yang sebaik-baik tempat, dalam masa sebaik-baik masa, lepas tu dalam ibadat yang kau paling kena sekali. Minta lagu tu dengan Tuhan. Nah, itu dia. Mati kena mati tu sirat. Tapi jangan ambillah nyawa aku ni, malaikat aku duk dalam ibadat kepadamu yang engkau suka sekali. Dan duk dalam tempat yang kau suka sekali, yang kau kena sekali, sebaik-baik tempat dan sebaik-baik masa. Doa gitu. Maka hei Tuhan, dia panggil apa hati manusia ni di tanganmu ya. Mu nak balik di kubur boleh, nak berimeh boleh, maka tetaplah di kulit iman. Nah, dan dia panggil mintalah jadi dia panggil apa akhir kalimahku.
Nah, yang ku belafan ialah kalimah la ilaha illallah. Minta lagu tu sama-sama. Ai sentiasa minta sama-sama dan bimbang takut dia panggil mati dengan tak beriman. Dan mati tak beriman maka semua ibadah buat mari dah tak pakai sama tu. Nah, ada dia. Kalau gitu maka Nabi Yakub mati dah umur dia panggil beratus lebih dekat 200 maka pindah dah kita ni di Palestin di kubur dekat kubur cekwa dia ialah kubur Nabi Ibrahim dan kubur Nabi Ishak. Ada dia. Ataupun Nabi Yusuf mati di Mesir. Nah, ada dia. Bahawa lepas tu lama tu lah dia panggil keluar Nabi Musa alaihi salam. Nah, dan kita akan lepas ni kita akan kecek kisah Nabi Musa pula insya-Allah maka minggu depan lah. Itu dia. Maka hari ini sekadar tu dulu sama